Bukan dengar aku belakang lala. Mana kita dengan cita tu dah bondan ni pun saja. Aku dah tahu dapat yang akan ngeju 11.30 dan kacau lah. Sebab pemain kena check out. Oh, tak boleh cakap tak? Nak mandi, main nak mandi dulu ah. Waalaikumsalam Lizam Shah alias, terima kasih. So hari ni kita ada lepak dan soal jawab dengan geng-geng kita. So kalau you all ada soalan, tak semesti dengan politik. Soalan umum, soalan yang biasa-biasa pun boleh. Dua suara dengar ke? Cuba cakap lagi. Hello, Assalamualaikum. Suara kawan saya dengar tak? Mega Tambal, Yan, Lumut, LTL. Terima kasih orang Lumut. Suara clear. Yang suara kawan saya dengar juga Nazar. Lama benar tu. Delay. Sahabat, salam. Selamat pagi, selamat pagi. Salam. Salam dari Sabah, Yan, CR7. Majidi, Waalaikumsalam. Kat mana? Kat Kuching. Suara latak, weh. Suara tak orang kuat. Yang ada suara latar kuat. Alah suara kami. Salam Jumaat, salam Jumaat dari balik pulau. Salam terbaik LTN. Salam. Kenapa isu semboyan senyap je isu Sultan Selangor Teguh Hadi? Itu kena tanya isu semboyan lah. Nanti saya tanya kawan saya yang kawan isu semboyan. Apa salah senyap je? Tak bergegar, tak shaking ke? Salam Jumaat di Sabah, salam Jumaat. Orang Sabah awal sikit semalam Jumaat kan? Salam, siapa hari ni? Tak ada but hari ni kita borak santai dengan kawan daripada AMK Angkatan Muda Keadilan. Jadi kita tanya soalan-soalan yang berlegar-legar sekarang lah dengan suara Alif. Tak tahulah saudara Jet ni boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai tapi tak ada suara, tak dengar. Okey. Salam. Okey, tolong share 500 mata memandang, tolong share. Okey, sila Alif. Okey. Yang Saya ada soalan berkaitan dengan ekonomi semasa dan politik semasa di Malaysia. Kejap. Alex, kami dekat depan waterfront. Dengar tak suara kawan saya tadi? Okey, silakan. Saya nak ulang. Saya ada soalan tentang ekonomi dan politik semasa di Malaysia sekarang. Memandangkan politik di Malaysia sudah mula stabil dan perbankan pun dah mula kurang memainkan tentang sentimen kerajaan akan jatuh dan apa semua. Apakah pandangan Tuan Iswadi tentang masa depan politik dan ekonomi kita di dalam 5 tahun dan apa yang Anwar mampu capai dalam masa 5 tahun? 5 tahun. So, yang pertama sekali macam saya kata itu dari segi ekonomi dan politik terutama, politik kestabilan itu yang paling utama. That's why misi Datuk Seri Anwar adalah memastikan kestabilan politik terlebih dahulu. Okay, kenapa kestabilan yang sangat penting? Kita belajar daripada tahun 2020, without kestabilan, dalam masa sama kita kita pula COVID, tengok apa yang berlaku kan. Semua indikator ekonomi kita semua ke laut. Okay. Now, daripada segi ekonomi itself, kalau kita tengok indikator, dia ada banyak indikator. Macam saya kata tadi, ekonomi dia multifaktorial. Okay. Maksudnya, dia multi-factor. Kita tak boleh kata, kita turunkan harga, therefore akan selesai semua masalah ekonomi. Dia tak boleh. Dia multifaktorial dan dia pelbagai dimension. Maksudnya, dia ada naik ke atas ke bawah, kiri ke kanan. So, kita tarik sini, kadang-kadang sini masalah. Contoh, kalau kita tarik subsidi, bagusnya government spending kurang. Tetapi rakyat yang akan punya pendapatan akan berkurangan, take home pay contohnya kan. So dia multifaktorial. Bila kalau kita tengok sekarang, kita kena tengok beberapa indikator. Pertama, unemployment rate. Sebelum ni unemployment rate, kadar ketidakbekerjaan rakyat kita sebab 6% pada zaman PKP. And about 6% or more than that. Now it's about around 3%. Inflation rate, sebelum ini inflation rate kita dalam 4-5%. Sekarang ni is 1.5%. Okay, kita cakap inflation rate tadi, inflation rate negatif pun dalam tempoh masa yang terlalu banyak berperingkat pun tak elok juga. So 1.5 to 2 tu just nice lah. Okay, kemudian unemployment rate, GDP, investment, FDI, foreign domestic investment, kemudian apa orang kata kita punya current account kita, export minus import, of course mata wang kita, bursa saham kita, all those are indicators. And this just contoh saja, dia banyak lagi indicators yang kita kena tengok dan kita kena kaji sebelum kita nak memastikan
ekonomi kita bergerak ke arah yang betul atau tidak. Now, all these indicators now saying that we are going towards better. In fact, hari ini mata wang kita 4.74. Betul. Okay, hari ini 4.74. Dan dijangka menurut Bank Negara Malaysia is going to go down by the end of this year kepada 4.5, 4.4 ke 4.5 ringgit. RM4.40 ke RM4.5. That's one indicator. So kalau kita nak tengok mata wang sebagai the only indicator pun masalah juga. Kan? Tu masalah juga. Okay, multifactorial tadi saya kata. Contoh, ada orang kata OPR kena naikkan. Okay, bila OPR naik, isu dia apa? OPR naik, rakyat terbeban. Bila terbeban dengan hutang. hutang apa? Bukan hutang. Personal. Bila OPR naik, interest rate kepada bayar hutang kita akan naik. Yes. Dekat kalau bayar rumah dipanggil BLR, base lending rate. Kalau BLR, kalau you all tengok rumah, dia ada BLR plus apa-apa. Contoh plus 1, plus 2. BLR contohnya 3%, plus 2, 5% lah. Tiba-tiba OPR naik, BLR akan naik. Katalah 3.0 kepada 3.5 katakan. Plus 2. So dia akan jadi 5.5. Dia akan naik. Kan? Betul. Jadi all that kena take into consideration. Tapi adakah benda tu tak boleh naik? Kita kena tengok juga. Sebab itu kita, okay, katalah ekonomi kita going slump. Maksudnya perkembangan ekonomi kita maju, makin naik. Dan interest rate rendah, kadar orang kata pembelian, consumer spending tu naik sebagainya. Okey tak kalau kita naikkan interest rate? Jawapannya okey. Because you punya take home tu lebih. So you don't mind paying the extra interest rate. Tapi bila ekonomi slowing down, then you have to reduce interest rate. Sebab you nak galakkan rakyat berbelanja. Sebab tu saya kata ekonomi ni bukan linear. Dia multi. Kita nak adjust tu, dia adjustment yang pelbagai benda yang kita kena tengok. Ada orang kata, Iswadi, kau ni belajar law, pandai pula ekonomi. Saya punya basic business, saya belajar diploma saya, basic saya dan juga SPM saya adalah ekonomi. So sikit-sikit tu kita belajar lah. Diploma dan SPM dan diploma saya adalah dalam ekonomi. Jadi sedikit-sedikit kita belajar. Jadi di situ kita faham lah kalau kita kata basic ekonomi kan. Kalau Keynesian punya equation tu kan Y equal to C plus I plus mana whatever tu, kita faham lah dia punya tu. Okay, saya ada satu soalan mengenai wang ringgit. Alright, semalam, tak silap saya semalam, Timbalan Menteri Kewangan ada menyatakan dekat Parlimen bahawa mereka akan planning untuk membuat intervention di atas ringgit kalau ringgit akan mula menaik from 480 cents dia akan buat intervention dia melemah. So kita dapati sekarang hari ini RM dah turun mendadak ke RM4.74. So pendapat Tuan Iswadi, adakah itu punca bersebab daripada intervention? No, I don't think so. Saya baca semalam dalam sekarang ni interest rate US, dia orang dah berkira-kira untuk menurunkan interest rate. Intervention tak berlaku lagi, baru cakap semalam. Takkan hari ni dah berlaku, polisi dah banyak. Kan? Interest rate di US sekarang ni dia orang dah berkira-kira untuk menurunkan interest rate. Cuma soalan yang perdebatan berlaku, adakah dia nak turunkan secara drastik ataupun turunkan secara perlahan-lahan. Secara realistik, adakah perlahan ataupun both ada, macam saya kata tadi, both ada pro and con dia. Kalau turun secara drastik bagus untuk rakyat lah, tapi tak bagus untuk negara. Sebab pelabur akan lari. Kan? So dia kena turunkan bagi ekonomi, bagi negara US, dia kena turunkan perlahan-lahan supaya pelabur tak rasa terkejut. Tiba-tiba ialah masuk 100, esok bangun-bangun pagi tinggal RM80 duit dia. Kan contoh nilai kan terlalu rendah. Jadi dia tak nak macam tu. So kalau nak turun, so at least pelabur nampak indikator, so dia boleh tarik keluar investment dia perlahan-lahan kita kata. So for me, untuk negara bagus, tapi untuk rakyat of course kita nak lagi drastik. Hari ni kita bayar loan RM3,000, esok kita nak bayar loan RM2,500 contoh. Kita seronok lah. RM500 kurang. Tapi bagi negara dia tak elok. So itu saya kata kena pandai judge lah sebagai orang yang jagakan negara. Okay. Next question berkaitan dengan kenyataan BNM last week. Dia mengatakan bahawa RM ringgit Malaysia is undervalued. What does it mean by that? Okay. Alright. Okay. Ni kita kena faham. What is undervalue mean? What happen? Kalau ikutkan sepatutnya negara duit kita bukan yang RM4.77 betul? Yes, 74 sen. RM4.74. Almost 80 sen lah, RM4.80. Yes. 70, no, today 74. Hari tu 77, 78 macam tu kan? I think RM4.80 ada sampai. Tak ingat lah. What happen is banyak corporation luar negara
dan juga dalam negara yang besar, GLC, GLIC, government link, government incorporated, dan juga korporat-korporat besar, dia orang berdagang dalam dan luar negara. So the moment dia berdagang luar negara, ada import dan export, what happen is dia simpan duit tu dalam nilaian USD, bukan RM. Okay. Faham tak? Dia beli guna RM, dia convert, lepas tu dia duit tadi tu dia convert guna USD, and then dia pun berdagang. Bila dia dapat pendapatan, dia simpan dalam USD. Dia tak cairkan. Now since I think last 2 years, negara kita sudah tidak mewajibkan corporation untuk mencairkan USD. Liberalization. Liberalization of I think apa orang kata dia adalah corporation liberalization dah. Corporate tak wajib. Dulu wajib. Sebelum itu wajib. Mana kalau kita simpan USD, kita wajib cairkan setelah certain period. Untuk corporation Malaysia punya corporation. Sekarang ni tak wajib. Itu pulang. So that's why itulah dia kata undervalue. So maksudnya before this ada intervention from the government supaya investor mencairkan duit kepada wang ringgit kepada ringgit Malaysia kan. Khairul kata tipu so saya buat naik Khairul. Saya nak tengok dia apa, saya nak tanya dia apa yang tipu. Okey, siapa dia? Macam mana? Saya tadi sebagai Tuan Iswadi cakap pasal before the liberalization ada intervention from the government kan. Pasal if they want to buy the ringgit, they need to tukar, bukan intervention, so tukar, dia ada satu kewajipan, satu regulation dia buat. Regulation, kalau you certain period you kena convert juga kepada RM. So di situ investor tidak bebas untuk membuat keputusan kan. Tidak bebas. So sekarang lepas tu I think few years back dia liberalize kan, maksudnya terpulang. So that's why disimpan. Kenapa? Kerana mata wang USD tengah naik. So of course lah kan. Lagi seronok disimpan, so makin tinggi nanti kita jual. So but itu akan melemahkan, undervaluekan RM sebab RM kita sekarang ni dah tukar kepada USD. But is it good for long term in Malaysia? Untuk Malaysia no, it's not good for long term. That's the thing. Cuma kalau kita sekat, not good for the investor. Investor takut. Itu saya kata tadi, again dia nak kena balance. The dilemma kan. The dilemma. Alright. Okay, saya ni fokus kepada apa yang soalan seterusnya is fokus kepada Tengku Zafrul. Masa diploma dulu. Apa dia? Soalan seterusnya saya fokus pada kenyataan Tengku Zafrul. Dia nak mengambil pekerja asing daripada luar negara dan berkaitan dengan kerja yang berkaitan dengan teknologi tinggi. So of course lah kan rakyat Malaysia pun bising lah kan, kenapa nak invite dekat luar negara, dalam negara pun ikut dapat kan. Tapi there's some economists said that actually sebenarnya kita ni dekat Malaysia is having kekurangan profesional dalam sesuatu bidang tu kan. Betul. Let me cakap macam ni. Bawa orang luar negara dalam bidang apa? Soalan kita. Is it dipanggil apa orang kata high tech punya apa orang kata high tech punya label ataupun low tech punya label? Now, bila kita buat high tech, kita kata dalam negara pun ramai. Enggak, tak. Dalam negara kita tak ramai sebenarnya. To be honest with you. So, kita kekurangan profesional. Kita kekurangan profesional. Okey, kenapa? Yang ada profesional kita pun pergi ke luar negara. Kenapa? Tapi bayaran lebih tinggi. I got many friends yang pergi ke luar negara, bayar gaji dia dalam USD. Ya kan. Bayar 10,000 USD. Balik negara kita dah 40,000, 40,000 dekat 50,000. Betul tak? Betul. Dalam negara dia kerja starting RM5,000. Ringgit. Compare dengan 10,000 USD. Atau 5,000 USD lah katakan. Dia start 5,000 USD. Itu dah berapa? Okay. Tapi bila orang luar negara datang ke negara itu, kita kena bayar dalam USD. Okay, itu yang pertama. Tapi kita kena realize satu perkara. Kita takkan selama-lamanya depend kepada pekerja asing. Tapi kenapa kita nak kena bawa? Because kita nak buat teknologi transfer. Bagi saya, kita boleh bawa. Bukan kita je, Singapore buat. In fact baru ni 1.1 million Malaysians tinggal kat Singapore. Singapore ada 5 juta population. 1/5 dia orang Malaysia. 5-6 juta, 1/5 dia orang Malaysia. So why? Singapore punya dasar is they don't mind. Dia orang tak kisah. In fact dia bagi warga negara lagi ataupun PR kepada orang yang ada brain. So kenapa tak jemput balik je pekerja Malaysia yang dekat di luar negara tu? Are you willing to pay? I mean kan kita dah
nak planning nak bayar dia kan. USD Ada kepada itu. pekerja asing. Itu isu dia. Bila dia balik ke Malaysia, kalau dia rakyat Malaysia, dia abide kepada Malaysia punya regulation. Bukan regulation, kepada bayaran. My sister, dia dekat Saudi almost 20 years. Gaji I think more than 15 lah saya rasa. Balik ke sini, dia dah senior nurse. Balik ke sini gaji 3-4 ribu. Dia gaji dia 15 ribu. So lala dia betul balik ke sana. Senior nurse ambil lah 5 ribu lah katakan. Kat sana dia kena bayar 15 ribu, tak ada tax. Sini 3 ribu dah kena tax lah. 3,000 ke atas ya? 3 ribu dah kena tax. Jadi dia kata buat apa aku nak balik. So bila kita bawa pekerja luar, kita tertaluk kepada international ataupun kepada perjanjian kita sebagai pekerja luar. So we pay them in USD. That's why ada kawan saya cakap baru dalam few days ago, orang yang sama, bidang yang sama, kita bawa di dalam negara, kita bayar di USD. Company tu bayar di USD. Bukan kerajaan ini company bayar dalam USD. Same senior ni dalam GLC saya malah nak sebut yang warna hijau tu lah, warna hijau tu. Kerja yang sama, bidang yang sama, pengalaman yang sama, dia kena bayar 10,000 USD. Mamat ni RM10,000. Orang Malaysia. Why? Polisinya begitu. Kenapa tak ikut polisi international? I mean, Itu company lah. company. So kalau kita tak boleh, kerajaan tak boleh paksa company. Kerajaan boleh cadangkan, tapi kerajaan tak boleh paksa company. So akhirnya orang yang cari gaji RM10,000 lah, aku pergi overseas je lah. Contoh kan. Atau kerja dengan company overseas. Okay, soalan yang mungkin kalau saudara Iswadi dapat jawab. My daughter bekerja company international. Okay, Razal, okay, teruskan. Okay, kita sekarang ni mengalami krisis middle income trap dekat Malaysia kan. Ya. So, apakah dalam penyelesaian kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Okay, Yang middle income trap ni berlaku sebab chicken and egg. chicken and egg. Chicken and egg. Okay, isu dia macam ni. Chicken and egg ni, okay, kalau majikan naikkan gaji, dia pendapatan dia banyak tu je. Katalah dia pendapatan dia 100,000 sebulan. Okay, dia naikkan gaji, kos dia akan meningkat, tapi pendapatan dia sama. So dia tak nak naikkan gaji. Right. Dia tak naikkan gaji, dia jadi middle income trap. So what happen is, baru-baru ni Rafizi announce gaji progresif. Kenapa gaji progresif ni orang tak nampak? Ni saya cerita secara umum. So gaji progresif is where government intervene dengan cara bayar gaji sedikit tambahan kepada, contoh gaji sekarang di 3,000. So kalau siapa yang company yang join kepada gaji progresif nanti, government akan tambah 500 katakan. So orang tu akan dapat 3,500. Tapi tempoh masa selama 3 tahun. Tahun keempat company tu kena bayar dah 3,500. Bukan selama-lamanya government tanggung Okey. Kenapa? Sebab once government tambah 500, apa akan berlaku pada ekonomi? Perbelanjaan makin meningkat lah kan. Pendapatan company tu akan meningkat lah kan. Betul. Okey, kita macam mana dia pekerja? Yelah, pekerja ni pun pembeli juga. So 500 extra tu dia beli dekat pasaran. Kalau 500, kalau government spend say 5 billion, 10 billion, so now 10 billion dump into economy. Isu dia bila you dump 10 billion tu dalam projek. Projek tu hanya beberapa kerat je dapat. Tapi kalau dump dalam gaji progresif, in the long run, nak tak nak, bila company tu dah maju nanti because pertambahan ekonomi, teorinya, so nak tak nak dia kena bayar juga. Konsisten, dia tak boleh lepas ni 3,500, so turun balik 3,000. Tak boleh. Dia gaji ni one way. Dia tak boleh patah balik. Tapi saya trigger dengan satu ayat berkaitan dengan gaji progresif itu. Dia sebut insentif instead of subsidi kan. And kita tahu bahawa dia sebut insentif gaji progresif kan. Then we all generally known that gaji insentif ni bermaksud ianya tidak kekal, tidak seperti subsidi kan. Tidak seperti subsidi. That's why you call insentif, bukannya subsidi. So is it And then extra. It must be called incentive, not subsidi. So dia bersifat sementara lah Dia kan. bersifat sementara. Government tak boleh tanggung gaji kita selama-lamanya. Kita bukan negara komunis. So gaji progresif ni gaji progresif ni niat dia adalah untuk memberi peluang kepada company untuk menambahkan pendapatan dia kan. Ya, untuk menambah pendapatan rakyat dalam masa sama, dia akan government itu dalam Y tadi itu dia ada G, government spending. So dia akan tambahkan pendapatan di dalam negara. So therefore ekonomi itu akan bergerak lebih rancak. Itu one of the ways lah. So, okay, saya nak naikkan Amir Wahid Zahiri ni. Tolong terima Tolong accept Ni pun betul juga. Malaysia duit banyak, kroni curi, itu pasal take home pay tak justified cost of living. One of the reasons. Illicit fund maksudnya jumlah
duit keluar illegal, illicit fund, maksudnya pendapatan yang keluar negara disimpan di luar negara secara haram dan sebagainya, trillion of dollars. So duit itu kita ada, contohnya Daim ada beratus bank dekat luar negara di Afrika. Dia tak bawa balik negara duit ke dalam negara kita sebab kena tax. So disimpan dekat Cayman Island, dekat tempat-tempat tu. So akhirnya apa yang berlaku? Negara kita akan masalah dari segi pendapatan. Gaji progresif Ya, ada soalan Cik Jeffrey? Tengah berfikir. Mencari ilham. Adik, apa nama kita adik? Nia. ekonomi. So di hadapan kita ada adik Nia. Ni Ekonomi. Orang Lata. Oi. Penyanyi Lata. Yang tukang tanya. Sorry, saya masih nak tanya soalan Okay. pasal gaji progresif tadi kan. As we all know kan, Singapura ni antara negara yang mengamalkan gaji, yang membuat dasar gaji progresif kan. So agak-agak berapa tahun sistem gaji progresif ni akan dibuat agak alam Di mana? Di Singapura? di Malaysia lah, di Malaysia I think around 3 to 5 years. 3 to 5 Kalau years. silap saya itu disebut 3 tahun. 3 tahun. Saya nak jawab soalan ni. Kalau tokey Cina, kenapa gaji pekerja Cina lagi mahal dari gaji pekerja Wahyu? Padahal kerja sama. Amir Wahid Zahri. Okey. Saya nak buat naik ya. Aku nak tanya Cina mana yang baginya tu. Sebab saya ada juga tokey Cina. Bayar gaji Melayu tu lebih lagi. It depends lah sebenarnya pada polisi dan pada gaji. Kalau you rasa itu berarti, pergilah kepada buruh. Amir, saya nak tanyalah dekat mana, company mana tu? Company mana tu? Naik. Naik. Kan? Pekerja saya semua Melayu lah. So far pekerja saya semua Melayu. Tapi bagi saya dia bukan masalah naik gaji. Masalah yang dekat mana? Sebab kita government, kita tak boleh intervene dengan macam mana cara orang menggajikan orang. Betul. Kan? Rahsia Kita kan? tak boleh generalize. Okay, lagi ada? Okey, ada. Kita tahu bila kita baca news kan, tugas Rafizi adalah untuk menjaga hak pekerja swasta dan Anwar menjaga hak gaji pekerja kerajaan kan. So lately Generalize, okay. kita dah Dapat bonus lah. dapat tahu Bonus lah. Dia keluar kerja-kerjaan, ada orang dapat bonus ni 2,000. Alamak, kena belanja kita ni. Okay, sorry, teruskan. kita dapat tahu bahawa kerajaan planning nak menyelaraskan gaji kerajaan, dan hujung tahun ni kita dapat tahu bahawa pekerja baru tidak akan dapat pension. So ramailah rakyat yang marah kan. So since kerajaan pun akan membuat EPF untuk pekerja kerajaan, adakah dia offer something lebih hebat daripada swasta? Mungkin swasta punya EPF 11%, 6-7% kan? Apa untuk EPF swasta. agak majikan bagi? 11%. Tapi untuk kerajaan mungkin Sama more than 11 to 12%. 11 to 12%. Ni macam ni, dalam pencen, orang yang pencen ni tak dapat pun yang 12% daripada extra government tu. Kita kena faham? Untuk KWSP je yang akan dapat. Government wajib kena bagi 12%. Now, so kenapa government nak kena spend extra? Jagi kita cerita. Tok Abah, PMX tu paling gagal dalam sejarah PM Malaysia. Tok Abah, okey, saya nak buat naik Tok Abah boleh tak? Jangan reject Tok Abah. Kata claim macam ni. So saya nak buat naik ni Tok Abah. Okey. Now, kenapa sekarang ni bila government bayar 20% tu patutnya extra cost lah pada government kan? Tak bagus lah. Patutnya ambil lah pencen. Betul. Okey, isu dia macam ni. Umur rakyat makin panjang. Okey. Pada zaman saya muda dahulu, muda ni sekolah rendah lah. Purata hidup rakyat Malaysia is around 60 plus. 60 lebih. Sekarang ini purata rakyat di negara Malaysia ni 73, 74 lelaki tambah 5 tahun perempuan. In 2040, dia orang predict is going to be 80 plus. Okay, I see. Kita makin sihat, makin panjang, okey lah. Now, apa isu dia? Isu dia adalah now bajet negara untuk pencen 30 bilion. So it's a time bomb kan, plotting. 30 bilion. Government kena bayar untuk pencen. Itu 2040 berapa? Dia orang projek 100 plus billion. 140 bilion. 140 billion. Sedangkan kita punya perbelanjaan is about 400 bilion je. So 1/4 quarter untuk bayar pencen saja.
So it's like a time bomb kan, It's a time bomb. bloating. Dia akan bloating. Okay. So, yang mana dah ada pension sekarang ni tak apalah. Kalau kita kekalkan. So, that's why bukan government ni je dah fikir pasal benda ni. Ini dah dipikir zaman Najib. Dia dah kira dah. So, dia orang dah nak fikir. Cuma kerajaan sekarang ni yang implement kan untuk nak pergi ke KWSP ni. Alright. So, sekarang ni siapa yang bayar? Kerajaan membayar 20%. Tapi bayar sekali tu saja. The rest KWSP akan tanggung. KWSP akan tanggung. KWSP akan tanggung daripada segi interest sebab KWSP melabur. This year saja announce lebih kurang 6%. 6.5% kot KWSP punya dividen kan. It's about 6%. So 6% is better daripada konservatif. Contohnya kalau FD fixed deposit about 3%. So this one 6%, so double. Okay lah. Better 100%. Lebih baik daripada letak FD contoh. So dia tak adalah terlalu baik macam 15%, 10% tak. Tetapi dia tak terlalu konservatif macam 3%. So it's just okay. So in the long run, siapa yang tanggung KWSP? The cost tu, bukan government dah. So katakanlah 30 billion, 100 billion tu. So akhirnya 100 billion tu daripada kita tanggung pension tadi, in the long run katalah 100 years from now, so kita boleh spend that money untuk benda lain. So bila you tanya macam mana cara Anwar nak betulkan ekonomi, itu salah satu cara. So slow. So some subsidi, some tanggungan kerajaan tu kita kena reduce in order to inflate kan pembangunan yang lain. So in other words, memang this is unavoidable kan untuk pension ni. Tak kisahlah kerajaan mana pun, dia akan abolish pension kan. Betul. Even katalah bukan Anwar sekarang ni, Adi Awang naik esok hari pun, dia akan naik abolish pension. Percaya. Dia akan abolish pension. Muhyiddin Yassin naik pun dia akan abolish pension. Perbincangan tentang nak abolish pension ni bukan sekarang ni berlaku. Even zaman Muhyiddin Yassin, zaman Ismail Sabri, PN memerintah hari tu pun dia dah bincang. Actually even 98, even before this No, 98 lah. It's I think starting 2000 blah saja. Zaman Najib dah lah, zaman Najib. Dia dah perbincangan tersebut. Kenapa Najib, memang dah ada perbincangan, tapi kenapa Najib tak nak buat abolishment of pension? Hujungnya dia balik pula kepada politik. Pendapat yang populis. Anwar ni dia bukan melihat pendapat populis saja, tetapi the reality-nya bagaimana. And that is why kalau kita kena brace for impact lah. Kan, impact tu akan ada. Alright. Contoh, kalau kita kata kita nak subsidi lebih. Subsidi datang duit daripada mana? Pinjam kerajaan. Yang kedua, sama ada kerajaan kena pinjam atau kerajaan kena naikkan teks. Yes. Sebab pendapatan kerajaan adalah teks. Correct? Betul. So bila you talk about SST for example, so kena naik 2%, you marah. Ujungnya duit tu pergi ke mana? Masuk poket Anwar Ibrahim. Dia bukan masalah naik teks tu. Masalahnya perbelanjaan itu ke mana? Dulu nak implement GST. GST isunya kenapa? Masa itu kita nak bayar duit siapa? Duit Najib. Dia pergi bayar duit MDB dan sebagainya, billion of dollars, puluhan, ratusan bilion. Dia belanja beli kapal tu pun 1 bilion. So nak naikkan GST untuk apa? Untuk settlekan hutang-hutang. Itu masalah. Sekarang ni Anwar ada ke beli kapal? Gaji dia pun RM1. Tahu gaji Perdana Menteri RM1. Jadi Menteri Keuangan kita sekarang ni RM1. Dia tak ambil gaji. Sehingga ekonomi elok, dia kata baru dia ambil gaji. Buat masa ni gaji dia RM1. Okay, GST boleh? Boleh. Saya nak tanya soalan berkaitan dengan GST. Actually, seperti yang kita tahu pada 2018, GST tidak di 2018. GST tak dia abolish. Zero rate. Tapi 0%. Ya, di zero rate kan. Adakah PMX akan mula menaikkan, akan mula implement balik GST dalam masa tahun yang terdekat? Okay, GST gaji progresif ni macam yang kita sebut itu, it's never been abolished. Akta itu tidak pernah dimansuhkan. Tetapi akta itu di zero rated kan zaman Lim Guan Eng. Now, will it be implemented or not? It depends kepada indikator utama kita adalah ekonomi. Adakah ekonomi kita slowing down? Adakah ekonomi kita stagnant? Atau adakah ekonomi kita is going up? Now, kalau ekonomi kita going up, dia sebenarnya ni, kita kena faham satu, GST adalah satu cara yang sangat efisien memungut cukai daripada rakyat. Sangat efisien. Sebab apa? Kos rendah. Progresif. Dia regressive, tapi kos dia rendah because dia tak perlu orang implement. You yang akan make your own tax. Oh. Yeah, because everything from all chain dia ada tax 6%. Okay, you nak, in order for you to nak you kena tax. Okay, you kena tax. Then you jual, you taxkan you punya customer.
So in order for, sebab you kena tax tadi, you boleh claim balik. In order you nak claim balik, you kena buat accounting system di mana you yang bayar dan you yang report the tax. Faham tak? GST refund lah. You report the tax. In order for you to claim back the tax, you need to report. So bila you report, you secara automatik ni you yang buat tax tu, bukan government. Berapa dapat claim tu? 50% kan? 6% lah. You dapat rebate balik. Sebab you dah transfer balik that money kepada orang bawah. So daripada situ, government tak perlu susah sangat collect tax. You yang bayar voluntarily. Faham ha? Itulah kelebihan GST. Di mana rakyat yang bayar. Maksudnya pengeluar, pemborong, peruncit, dia orang yang bayar sendiri. Because in order to claim the tax, they have to masuk sistem. Otherwise dia tak boleh claim tax. Okay. Yelah dia tax, dia tak boleh tax orang bawah dia. Dia tak boleh tax customer sebab dia tak ada GST punya license. Tapi dia kena tax. You rugi tak? Kalau you kena tax, you tak boleh claim tax. Rugilah kan? So in order for you to claim tax, you kena register. So itu bagus untuk government. But it's not good for us sebab kos kita akan meningkat. Now, will it be implemented again? I'm not saying it is impossible. It could be. At lower rate, 2%, 3% for example. Tetapi the biggest indicator dia adalah ekonomi kita. Kalau ekonomi rancak, then Ekonomi rancak, pendapatan tinggi. Contoh, you tahu UK, VAT GST UK. Kita berapa baru nak 6%? UK berapa persen? 30%, Almost lah, 20+%. 20+%. Tapi kenapa rakyat merugut lah juga? Tapi kenapa rakyat dia tak merugut? Because pendapatan dia tinggi. Kalau kita gaji kat sana, dulu saya kerja cleaner kan, gaji sebulan tak sampai 1,000 pun, but you can survive. Barang okey, murah. I mean kadar pada gaji dia lah kan, boleh hantar balik lagi siap kan. Tapi menurut sejarah dunia kan, kita Malaysia the only one who revert back to SST instead of GST kan. So Kita apa dia langgarnya? Azhar. oh no, Kan kita ya? Aduh. Jujur, agak. Agak. Bosok. Claim. Aduh, kelanggar Claim. tu. Kita langgar. Tepuk bunyi. Oh. Kita siapa ya? Yang ni. Aduh. Yang berhenti umpan kali driving. Kau nak masuk ke jangan masuk ke dia. Sok ibas. Mesti macamnya apa? Accident. Ini Melayu pengkhianat Barua, Syam. Okay, Syam. Saya bawa naik ialah Syam. Syam takkan private Syam. 24 followers, 170. Private account ke Syam? Saya nak bawa naik ni. Melayu pengkhianat Barua. Saya nak tanya Melayu mana pengkhianat Barua ni? Claim Syam. insurance. Naiklah Syam kalau berani. Seronok tengok Lega Sarawak. Accident. Kenal sih? Pada bunyi pula sih. Kau nak reverse? Allah, ada ke reverse kedai ya? Jangan lari ya. Perempuan nak. Saya perempuan nak. Tak agak dah. Untuk ciptaan Allah walaun tu dia bukan Islam. Orang bukan Islam pun tak kutuk lah. Dia tak tahulah agama apa dia. Naik Syam. Aisyah pun kata bacul. Okay, apa dia? Okay, menurut last question. Okay, sorry. Pukul 11.30. Alright. Menurut saudara Rafizi, lately SST mendapat tulangan yang lebih banyak daripada GST sekarang ni. Malah SST ada lebih sikit sebab GST perlu buat refund kan. Ya. So Dia okay. Macam saya kata tadi, GST ni efficient untuk collect. Efficient. Okay. Dia bukan mestinya paling tinggi. Dia efficient untuk collect. Sebab you government tak perlu nak pergi check seorang-seorang dah bayar belum. Sebab dia in order for you to claim, you kena masuk sistem dan you have to pay. Faham maksud dia? Alright. So now, apa masalah SST dulu? SST itu masalahnya orang under report. Dia ada tax tapi dia tak bayar. ada loophole kan. So in order untuk solve that problem, one way kalau kita tak nak implement GST, kita kena perkasa je lah kita punya penguatkuasaan. Itu je. Sebenarnya itu je basic dia. Asas dia. Okay, hari pun dah hujan. Okay, last question. Last question. Alright. Last and foremost lah. Saya cakap tadi. Anwar. Siapa? Wait, 1 minute. Tak apa. 1 minute. SST.
agak-agak adakah Malaysia mampu adakah Malaysia mampu menaikkan wang ringgit pada hujung tahun ini? This is what expert says, based on trend yang berlaku dekat US sekarang ini dengan penurunan kadar interest, and jangkaan diorang ekonomi China akan mula meningkat by the end of this year. So possibility ringgit Malaysia akan mengukuh sehingga RM4.40 lah, 44, 40, 450. So dua ni antara indikator besar, antara, not the only indicators. Dia ada beberapa indikator lain, tapi dua ni yang besar sebab dua ni pedagang kita yang paling besar. So for me it is possible for it to happen sebenarnya. What if itu externally kan, tapi what if internally? Internally, what I can see, if everything goes well, ada kemungkinan OPR akan naik. Untuk kenapa? Untuk fighting ringgit. Untuk kukuhkan ringgit, because macam saya kata, bila USD mula menurun, kita nak kena tarik pelabur. OPR adalah interest yang untuk menarik pelabur. So we have to increase the OPR in order to attract them. Yelah, USD turun belum tentu dia masuk negara kita. Betul. Mungkin dia pergi negara lain. Adakah political stability memainkan peranan dalam wang ringgit? One of the reasons is political stability lah, but that's not the only reason. One of the reasons. So OPR berkemungkinan akan naik. Bagi saya, pendapat saya, sekiranya by the end of this year berkemungkinan dia akan naik. So maksimum kita pernah naik kecuali zaman Ministerian Ekonomi is 3.25 lah, itu maksimum kita pernah naik. So I agak kalau naik pun 3.1. Is it achievable below 4 ringgit? No. Ringgit okay. Not this year. Below 4 ringgit, not this year. Not this year. Jauh lagi lah. Jauh lagi. Kalau kita nak go below 4 ringgit ni, still kita kena bagi Anwar 2 penggal. 2 penggal. Okay. Dan next election betul-betul kena bagi dia majority, baru boleh menang. Kalau baru boleh kita nak buat perubahan yang total. Kalau tak, sekarang pun okey, tapi there's a lot of things kita kena buat. Dapat ke tak? Dapat ke tak majority? Dapat ke tak majority? Wallahualam. Depends kepada macam mana kita sebagai rakyat ni nanti nak memastikan benda tu berlaku, setuju atau tidak orang. Okay, itu saran saya. Thank you. Terima kasih kepada semua, insya-Allah. Kita pastikan selamat malam. Selamat siang. Yang penting lawan. Tetap. Bye.